Yang gelap tidak? Nak baca kamus. Cuba lampu. Baca kamus. Okey. Dia tulisan je kamu. Lambat. Mana tengok sehari. Sekali ayah pasang orang tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, selamat datang ke FB Live kita. FB Live kita buat kali yang ke berapa malam ni? Kelima. Keenam Keenam. FB Live ke-6. Tapi kelas pengajian kita, kelas pengajian Iqra' kita untuk hari yang keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang. Syirah. Okey, sebelum kita bermula, seperti mana biasa, mohon kerjasama, sokongan tuan-tuan puan-puan, sama kita klik button share. Waalaikumsalam Doktor, Waalaikumsalam Amran. Tuan Amran Okey. Seperti mana biasa, sebelum kita bermula, saya mohon kerjasama, mohon sokongan, mohon bantuan daripada tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Sesama kita boleh klik button share kat bawah tu kan, supaya sebelum kita bermula ni kita boleh ajak, kita boleh jemput, kita boleh viralkan lebih ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana, muslimin muslimat, jiran-jiran tetangga, kawan-kawan sekolah kita, office mate kita supaya lebih ramai lagi boleh bersama-sama turut serta bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk kita sama-sama berkongsi manfaat dan kebaikan majlis ilmu ini, insya-Allah. Okey. So alhamdulillah, hari ni kita di kelas pengajian yang keempat untuk kelas pengajian Iqra' kita. Okey, alhamdulillah. So sudah 3 hari berlalu ataupun 3 kelas dah berlalu. Kita sudah pun membincangkan beberapa huruf hijaiyah Al-Quran. Okey, kaedah dan cara sebutan yang betul. Yang penting apabila kita menyebut huruf, 2 benda yang akan berlaku serentak, iaitu nombor 1 yang kita nak jaga ialah makhraj huruf berserta dengan sifat huruf. Okey, dia kena berlaku apabila kita menyebut huruf hijaiyah, makhraj huruf perlu betul, sifat hurufnya perlu betul. Maksudnya dia berlaku serentak. Okey, sebab tu apabila kita mengaji, kita membaca Al-Quran, kita kena pastikan kita memfokuskan bacaan kita kepada menyebut setiap huruf. Okey, bukannya membaca kalimah ataupun perkataan demi perkataan. Okey. Sebab apa? InsyaAllah di masa yang akan datang, kita akan bila kita masuk ke pelajaran tajwid nanti, insyaAllah kita akan terangkan dengan panjang lebar lah, insyaAllah. Okey. Sebab yang dimasukkan dengan kewajipan fardu ain atas setiap mukmin, setiap muslim, apabila kita mengaji Quran, kita wajib membacanya dengan bertajwid, ialah maksudnya kita membaca setiap huruf Al-Quran dengan bertajwid, bukannya membaca setiap perkataan ataupun membaca setiap kalimah. Okey, sebab itulah walaupun macam yang saya ceritakan pada kelas yang lalu, walaupun nampak ataupun kelihatan pelajaran kita, sesi pengajian Iqra' kita ni nampak seperti level kanak-kanak, tapi sebenarnya inilah asas utama dalam bab pengajian Al-Quran, iaitu menyebut huruf keluar daripada makhrajnya yang betul dan tepat berserta dengan sifat hurufnya sekali. So 2 benda, 2 kriteria yang kita nak perlu jaga apabila kita mengaji Al-Quran. Makhraj hurufnya perlu betul, sifat hurufnya pun juga perlu betul. Dan kedua-dua makhraj dan sifat huruf ni
dia kena berlaku serentak, bukan satu demi satu. Dia kena berlaku serentak setiap kali kita mengajar Al-Quran. Okey, kita teruskan pada pengajaran kita pada malam ini. Sekali lagi bagi siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan yang belum klik lagi button share, boleh sama-sama kita klik button share kat bawah tu supaya kita boleh viralkan, kita boleh invite, boleh jemput lebih ramai lagi kawan-kawan kita muslimin muslimat di luar sana. Kita sama-sama klik button share, insya-Allah. Okey. Kita tukar skrin kamera kita ke depan. Okey, hari ini kita akan menyambung pelajaran di muka surat 12. Sorry. 11 12. Muka surat pun terlipat dah. Okey. Saya zoomkan sikit kamera kita ni. Okey, seperti mana biasa, tuan-tuan puan-puan yang ada buku Iqra boleh buka buku Iqra untuk rujukan, untuk gambaran yang lebih jelas lah. Kalau tak ada, boleh merujuk pada buku Iqra yang tertera pada skrin kita ni. Okey, harap terang suara dan visual okey Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Okey, kita terus pada sesi pengajaran kita malam ni di Iqra, masih lagi di Iqra 1 pada muka surat 12. Okey, pada muka surat 12. Semalam kita telah pun membaca, sama-sama kita membaca dan menyebut huruf ini semalam kan. Okey. Bentuk yang macam ni, belakang tu ada ekor yang macam ni. Macam mana nak cakap Okey. So kita kenal pasti bentuk dia dulu. Okey, macam yang saya sebut dalam kelas-kelas yang lalu, kita buat masa ni pada ketika ni tak nak fokus nama huruf. Kita tak nak fokus pada kaedah mengeja bunyi huruf. Okey. So kita fokus pada bentuk huruf dan terus pada bunyinya. Okey, so bayangkan, kena pasti camkan bentuk huruf ni yang ada palang atas, kita dah baca semalam, bunyinya adalah menghampiri. Dengan bunyi S dalam bahasa Melayu. Sebab tu saya katakan semalam huruf ni tak ada isu sangat lah. Tak ada kontroversi Ini bukan huruf kontroversi lah. Okey, so bunyinya dengan palang atas bunyinya sa. Sa. Okey, kita pergi kepada huruf yang baru hari ni. Terus kepada huruf yang baru. Bentuk yang sama tapi ada 3 titik. Okey, bentuk yang sama ada 3 titik. Bunyinya ialah bunyi sya. Saya ulang sya. Sama macam kita sebut nama. Ini bukan nak sebut nama siapa-siapa Contoh nama Syarifah. Itu bunyi dia sya. Okey. So ketika kita menyebut huruf sya ni, okey, sebelum tu saya reverse sikit. Saya rasa semalam saya lupa sebut walaupun huruf sin ini, saya sebut juga nama huruf. Sorry. Walaupun ini huruf yang bunyinya sa ni, okey, huruf sa ni huruf yang tak ada kontroversi, tak ada isu sangat pun, tapi kita sentuh seberingkas tentang makhraj huruf dia. Okey, untuk menyebut huruf sa ni, hujung lidah, bahagian hujung lidah kita ni, keluar dah hujung lidah kita analogi okey, bayangkan ini hujung lidah kita. Hujung lidah kita ini, okey, hujung lidah akan menyentuh belakang gigi yang bawah. Okey, kita ada gigi atas, gigi kapak tu, okey, yang besar tu kan. Kita ada gigi yang bawah yang lebih kecil kan, gigi yang bawah. Okey, so gigi yang bawah tu, hujung lidah kita akan sentuh belakang gigi bawah ketika kita nak menyebut huruf sa. Cuba kita sebut huruf sa sama sekali lagi. Turunkan lidah kita ke bahagian bawah, hujung lidah kita akan sentuh belakang gigi bawah. Saya ulang hujung lidah akan menyentuh bahagian gigi bawah belakangnya. Okey, sentuh sa. Perasan memang hujung lidah sentuh gigi bawah Okey, kita pergi pada huruf yang ini. Huruf yang ini melibatkan lidah juga, tapi di bahagian tengah lidah. Okey, bahagian tengah lidah. Okey, saya tukar kamera. Okey, kalau ataupun ketika kita menyebut huruf sa, kita gunakan bahagian hujung lidah. Hujung lidah, dia ada gigi atas, dia ada gigi bawah. So hujung lidah akan sentuh belakang gigi bawah. Bukan gigi atas gigi yang bawah, hujung lidah sa. Rasa kan? Sa. Kita boleh rasa hujung lidah kita sentuh belakang gigi bawah. Okey. Untuk menyebut huruf yang sama tapi ada 3 titik tadi, sya, okey. Bahagian yang terlibat, bahagian lidah yang terlibat ialah bahagian tengah lidah. Okey. Hujung lidah kita tak pakai. So rehatkan hujung lidah. Pangkal lidah kita pun tak pakai. Okey, rehatkan pangkal lidah. Kita gunakan bahagian tengah lidah. So bahagian tengah lidah ni kita angkatkan sikit, diangkat sikit, dia naik ke langit tengah. Hujung lidah, pangkal lidah, rehat, duduk diam. Okey. Ini bukan kerja dia. So yang bertugas, yang berfungsi untuk keluarkan bunyi sya adalah bahagian tengah lidah. Cuba kita sama-sama rasakan.
Sha. Rasa kan tengah lidah naik? Rasa tengah lidah naik. Naik dan dia ada bunyi berhamburan bunyi dia. Sha. Okey. So bahagian tengah lidah. Dia adalah makhraj huruf tengah lidah. Okey. So bila sebut huruf sha, bahagian tengah lidah kita yang akan naik menghampiri di langit atas. Okey, boleh Okey, itu makhraj bagi huruf sha. Yang ni pun saya rasa tak ada isu sangat lah. Kadang-kadang bunyi sha-nya nipis menghampiri bunyi sa. Kita nak hati-hati itu je lah. Okey, so dibaca dengan bunyi SHA lah. Okey, ataupun SYA, sha. Okey, boleh kita sambung. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung Okey, kita bunyikan sama-sama. Sa, sha. Sa, sha, sha. Boleh Za, ta, sha. Sha, za, tha. Okey, saya baru teringat. Semalam ada seorang sahabat kita PM saya. Okey, kebetulan kita jumpa dua huruf ni. Semalam ada salah seorang daripada sahabat kita yang bersama dengan kita dalam sesi semalam. PM saya minta saya highlight balik dua huruf ni. Okey, dua huruf ni. Okey, kebetulan saya jumpa dua huruf ni bersebelahan, kebetulan pula dia bersebelahan. Okey. Okey, semalam saya sebut ringkas huruf ni, huruf za dan huruf tha adalah huruf yang keluar daripada makhraj yang sama. Okey, ataupun guru saya selalu sebut keluar daripada rumah yang sama. Ataupun saya sebut pula keluar daripada, ataupun dia bermula sebutannya daripada starting point yang sama. Okey? Okey. Huruf za dan juga huruf tha. Huruf tha dan juga huruf za keluar daripada makhraj huruf yang sama, keluar daripada rumah yang sama, bermula daripada starting point yang sama. Okey. Cuma kalau dari segi sebutannya, bunyi tha lebih nipis dan lebih ringan berbanding bunyi za. Yang pertama. Yang kedua, dari segi hembusan nafas yang keluar, tha paling banyak hembusan nafas yang keluar. Za hampir keluar dengan tak keluar. Boleh faham Itu dari segi perbezaan sifat dia lah. Tha lebih nipis, lebih ringan berbanding dengan za yang lebih lebih tebal sikit bunyi dia, kasar sikit bunyi dia. Yang pertama, dari segi hembusan nafas, tha kita hembuskan terus nafas tanpa perlu ditahan-tahan, disekat-sekat. So hembusan nafas yang keluar bila kita menyebut huruf tha begitu banyak sekali berbanding dengan za. Za ni nafas yang keluar tu dia dikawal, dia kontrol sikit. Dia tak terhembus macam seperti mana kita menyebut huruf tha. Okey. Saya paksa tukar kamera dia sekali. Okey, so perasaannya dua huruf tadi keluar daripada makhraj yang sama. Okey. Satunya lembut, nipis ringan, satunya bunyi kasar sikit, tebal sikit. Okey, iaitu starting point yang sama macam yang saya sebut semalam Hujung lidah keluar sikit daripada bahagian mulut akan sentuh gigi, bahagian gigi atas yang tajam ni. Gigi kita yang atas, gigi kita yang atas gigi kapak kita ni. Okey, akan sentuh hujung lidah bahagian atas. Lidah punya bahagian hujung atas. Okey. Ni hujung lidah atas. Okey, so gigi kita yang atas ni, gigi kita yang atas akan sentuh bahagian ni lah. Bermula di sini. Okey. So huruf yang paling nipis, ringan dan hembusan nafas paling keluar bunyinya keluar ialah huruf yang mangkuk ada titik tiga tadi. Kita bunyikan dia bunyi tha. Tha. Boleh Sorry. Saya pun tersembur pula. Okey. So ulang sekali Jaga pelan-pelan. Kita jangan, orang kata apa istilahnya, jangan terlalu kalut. Okey, dia peringkat kita nak praktis ni. Okey, praktis akan make perfect kan. Bila dah perfect, kita dah lancar, nanti dia akan automatik lah. Bila kita dah biasa kan. Bila kita sudah biasakan bacaan yang betul, itu sudah auto. So pada peringkat permulaan, sebab tu setengah ustaz beritahu untuk kita praktis, kita sebut huruf demi huruf dulu. Kemudian barulah kita fokus sebutan huruf tu dalam kalimah, dalam perkataan. Tapi untuk kita repair sebutan huruf tu, kita sebut huruf itu sendiri. Satu demi satu huruf. Bukan kita terus betulkan huruf dalam bacaan satu ayat Al-Quran tu. Kita ambil huruf tu, petik satu-satu, kita praktis sebut. Macam sekarang ni, kalau kita nak betulkan huruf tha tadi kan, kita ambil satu huruf tu dulu, praktis. Tha. 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 Okey, bila kita rasa kita dah selesa, dah comfort, rasa dah okey, barulah kita baca huruf tha tu dalam satu perkataan. Macam tu. Contohnya, thalatha. Thulatha. Contoh kan. Okey, bila kita rasa dah okey, dah lebih mahir, dah lebih cekap, barulah kita baca huruf tha tu dalam satu ayat yang panjang. Macam tu cara kita untuk kita praktis Sama juga dengan huruf yang tadi, satu gumah, satu makhraj, bermula dengan starting point yang sama. Okey. Tapi dia bunyi lebih tebal sikit daripada huruf tha tadi, ialah huruf
Za. Boleh Tha, za, za, tha. Boleh Okey, sama-sama kita praktis insya-Allah. Okey. Kita pergi balik kepada muka surat 11 kita. Sorry, muka surat 12. Kita sambung balik Okey, kita sambung balik bacaan kita tadi. Okey. Kita sambung balik, kita ulang balik Sha, za, tha, da, ro, sa, sha, ta, za, za, ha, tha, kho, sha, ba. Okey, ingat bunyi dia ketat sikit Ba, ja, ro, sa, sha, a, ro, sha, za, ha, sa, da, za, kho, za, a, sa, sha, za, ro, kho, sa, da, sha, za, ja. Okey, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha. Okey, boleh tuan-tuan Okey, alhamdulillah. Kita dah tamat muka surat 12. Kita pergi kepada muka surat 13. Okey, muka surat 13 insya-Allah. Okey, huruf yang berikutnya. Dia ada huruf buncit kat depan. Okey, kemudian ada deko kat belakang. Okey. Ketika saya belajar dengan guru saya dulu, guru saya kata, jaga dalam Quran ada 4 huruf buncit, dia kata. Kan? Huruf buncit. So, kenapa guru saya sebut huruf buncit? Sebab satu, nak suruh senang ingat, kita cam huruf tu lah. Yang keduanya, sebab apa? Sebab huruf-huruf buncit ni dia akan bagi kesan rupa huruf buncit ni sebenarnya untuk mudah kita ingat lah rupa huruf tu. Yang keduanya untuk mudahkan kita untuk membayangkan sebutan huruf tu buncit. Bunyi dia agak gemuk berbanding dengan huruf lain. Okey, kerana ini memang kalau dari segi sifat huruf dipanggil sebagai sifat itba', kan? Sifat yang gemuk lah, buncit lah. Okey. Itu huraian detailnya insya-Allah di masa yang akan datang. So hari ini kita fokus pada cara sebutan huruf. Ingat macam yang saya sebut di awal kelas tadi, kita nak fokus pada kaedah sebutan huruf. Nombor 1, keluar daripada makhraj ataupun rumah huruf yang tepat. Yang keduanya berserta dengan sifat yang betul. Okey, kita pergi pada huruf yang kedua hari ini, malam ini. Okey, huruf so. Saya ulang so. Okey. Untuk menyebut huruf ni, huruf so ni sebenarnya dia adalah satu rumah dengan huruf sa. So sebenarnya dia satu rumah ataupun satu makhraj dengan huruf sa. Maksudnya, ingat lagi huruf sa tadi. Ketika kita nak melafaz, menyebut, membunyikan huruf sa, hujung lidah kita menyentuh belakang gigi yang bawah. Belakang gigi depan tu yang bawah. Hujung lidah sentuh belakang gigi hadapan, gigi depan yang bahagian bawah. Okey. Huruf so pun sama. Huruf so pun sama. Ketika menyebut huruf so, hujung lidah juga menyentuh gigi bawah, bahagian belakang dia. Okey. Huruf so menyentuh hujung lidah menyentuh bahagian belakang gigi bawah. Okey, hujung lidah menyentuh bahagian belakang gigi bawah. Betul ayat saya? Okey, menyentuh bahagian belakang gigi bawah. Okey, ketika menyebut huruf so. Cuma bezanya ialah macam saya sebut tadi, huruf so adalah huruf buncit. So ketika kita melafazkan huruf so, kita kena besarkan dia punya, kita kena apa saya nak sebut istilah dia memboncitkan lah, bolehlah, menggemukkan bunyi dia. Okey. So apa yang kita perlu buat ketika menyebut huruf so ini, nombor 1, kita pastikan hujung lidah kita, okey, itu hujung lidah. Okey, saya pusing balik kamera lah, senang sikit nak tunjuk nak buat demonstrasi. Okey, ni hujung lidah Ketika nak menyebutkan huruf so ini, hujung lidah kita akan sentuh ini gigi kita yang bawah. Gigi yang bawah. Okey, gigi atas tak pakai. Kita akan guna gigi bawah dan juga hujung lidah. Dua anggota ni yang kita pakai. Hujung lidah akan sentuh belakang gigi bawah. Okey, yang pertama. Sama juga keadaannya ketika kita menyebut huruf
sa tadi. Sama kes. Cumanya so ni sebabkan dia huruf puak buncit, so dia bunyi boncit sikit, bunyi penuh dia dalam kawasan mulut. Okey. Okey. So untuk memastikan bunyi itu, salah satunya ialah kita pastikan, setengah orang kata kena gemukkan pipi. Tak perlu sampai tahap pipi kita kembungkan. Tak perlu. Tak perlu sampai ke tahap pipi tu dikembung-kembungkan untuk menyebut huruf so. Setengah tu ada menyebut nak bunyi so, pipi kena kembung. So. So. Tak perlu. Okey. Apa yang perlu ialah kita pastikan hujung lidah kita sentuh belakang gigi bawah. Yang pertama. Yang kedua, pangkal lidah. Okey. Pangkal lidah ni sebab nak menghasilkan bunyi boncit. Okey. Sebab huruf so ni dia ada sifat boncit, itbaq dan juga istinlak. Okey, kita tinggikan sikit pangkal lidah. Boleh nampak Hujung lidah kita lower, sentuh belakang gigi bawah. Hujung lidah kita lowerkan, rendahkan dia, akan sentuh bahagian belakang gigi bawah. Pangkal lidah kita naikkan macam tu. Okey, maka tersebutnya keluarlah bunyi so. Masuk sikit dalam. Tengok saya buat. Pangkal lidah naik. So. So. Macam tu. Boleh okey, tengok hujung lidah turun bawah. So. Tak perlu sampai so. So. Tak perlu sampai. Okey. Tak perlu sampai kita perlu nak kembung-kembungkan pipi. Tak perlu sampai ke tahap tu. Okey, saya ulang Bezakan bunyi dia. Walaupun dia dalam dengan huruf sa tadi makhraj yang sama, rumah yang sama, tapi ada perbezaan bunyi. Sebab apa? Walaupun makhrajnya yang sama, tapi sifat hurufnya yang berbeza. Macam kita lah, contoh adik-beradik yang sama tapi perangai adik-beradik lain kan. So kita boleh buat analogi yang sama lah dengan huruf. So sa dengan so, walaupun dia satu rumah, saya selalu gelarkan ni sebagai, walaupun dia adik-beradik yang sama, makhraj yang sama, satu rumah, tapi sifatnya berbeza. So dia ada sifat itbaq, gemuk, dan istinlak, meninggi. Bunyinya meninggi. So. Beza dengan sa. Tengok sa dengan so. Sa, so. Boleh Okey, kita sambung bacaan kita. Pastikan hujung lidah kita sentuh belakang gigi bawah. Pangkal lidah kita tu kita naikkan sikit ketika kita melafazkan dan membunyikan huruf so. Okey. Okey, kita sambung bacaan. Okey. Boleh jelas gambar. Okey. Okey, kita sambung. Okey. So, boleh So, sha. So, sha, za. Sa, ro, so. So, fa, dha, da, sa, so. Sha, ro, ta, sa, kho, so. Ha, so, da, dha, za. Okey, perhatikan ini bila huruf yang macam ni, semalam kita dah bincang cuma hati-hati, kadang-kadang bila dia duduk bersebelahan, kerap kali berlaku kesilapan. Banyak kali berlaku kesilapan. Kadang-kadang huruf yang berbeza tapi dibunyikan dengan bunyi yang sama. Za, za. Hati-hati. Dua huruf yang berbeza. Dua huruf yang berbeza, dua makhraj yang berbeza, dua sifat yang berbeza. Okey, hati-hati Okey, macam sa dengan so, satu rumah, satu makhraj, sifat berbeza. Tadi kan, so dengan sa, satu rumah, satu makhraj. Okey, tapi huruf yang berbeza, sifat berbeza. Bunyi pun berbeza. Okey, macam za dengan za, huruf yang berbeza, makhraj yang berbeza, sifat pun berbeza. Tak ada persamaan langsung. Bunyi pun berbeza. Okey, so hati-hati. Terutama sekali bila dia duduk bersebelahan macam ni. Kita bunyikan hati-hati, satu persatu. Za, za. Kita ulang Za, 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 za. Za, za. Okey, kita terus Za, za, so. Ha, za, ro. Sha, ba, so. Sa, ja, za. So, da, kho. So, ja, za. Sha, ro, za. Tha, kho, so. A, ba, ta. Tha, ja, ha. Kho, da, za. Ro, za. Sa, sha, so. Okey, kita cuba undur daripada belakang sama-sama. So, sekali lagi So, fokus hujung lidah sentuh belakang gigi.
bawah. Okey, hati-hati, fokuskan bila sebut huruf so ni. So, sha, sa, za, ro, dha, da, kho, ha, ja, tha, ta, ba, a. Okey, alhamdulillah. Okey, saya rasa setakat ni dulu kelas kita pada malam ni. Okey, sama juga saya seperti mana semalam saya bagi tahu sebab 9.30 nanti saya ada kelas sesi one to one secara online. Okey, so saya tak boleh nak lajak masa, saya kena berhenti sharp. Okey, insya-Allah malam esok sekiranya 1 Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Okey, esok hari Khamis kan. Sekiranya apa pun kita bergantung pada pengisytiharan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja kan. Okey, kita nantikan sesamanya pengumuman esok. Sekiranya 1 Ramadan jatuh pada hari Jumaat, bermaksud kita akan mula menunaikan solat tarawih pada esok malam lah. Okey, so sekiranya esok malam merupakan malam pertama Ramadan, kita akan buat tarawih dulu selepas solat Isyak. Maka sesi pengajian kita untuk malam esok, kita akan seperti mana yang saya dah maklumkan sebelum ni, kita akan bermula insya-Allah pukul 10 malam insya-Allah. Boleh okey, so saya tak akan buat pengumuman lah esok insya-Allah. Saya rasa saya tak, sebab apa-apa pun kita terpaksa nantikan pengumuman oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Biasanya dibuat selepas solat maghrib kan. Okey, so sama-sama kita nantikan pengumuman oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Sekiranya diumumkan 1 Ramadan jatuh pada hari Jumaat, bermaknanya malam esok kita dah mula tarawih. So kalau malam esok kita mula tarawih, maksudnya sesi kelas kita, pengajian kita esok, kita akan bermula jam 10 malam lah, selepas kita tamat menunaikan solat tarawih berjemaah bersama keluarga masing-masing insya-Allah. Boleh So insya-Allah kita akan bertemu malam esok. Itu tapi in case okey, sekiranya 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, sekiranya kan. Okey. So maksudnya esok malam kita jumpa seperti mana biasalah pukul 9. Okey, bergantung kepada pengumuman penyimpan Mohor Raja besar, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Okey, boleh Okey, sekiranya esok tarawih, maka kita akan jumpa pukul 10 malam. Sekiranya malam esok tak ada tarawih, kita akan jumpa seperti mana biasa pukul 9 malam insya-Allah. Okey, boleh Okey, seperti mana biasa, sebelum kita berakhir, saya mohon jutaan kemaafan sekiranya ada salah silap, tersasul kata, tersalah sebut, tersalah terang, mohon beri teguran. InsyaAllah saya terbuka untuk menerima sebarang teguran. Okey, sama-sama kita belajar lagi kan. Okey, yang pertama. Yang keduanya, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang sudi sanggup bersama-sama dengan saya pada malam ini. Okey, buat kali yang pertama saya ucapkan selamat datang. So hari ini kita dah masuk ke sesi pengajian yang keempat lah, kelas pengajian yang keempat. Okey, so hari ini walaupun kita cuma sempat pelajari 2 huruf, kita sempat bincang 2 huruf, cuma sempat 2 muka surat je, bagi saya banyak atau sikit tu tak penting kan. Yang penting kita istiqamah setiap hari. Okey, supaya kita boleh praktis, biasakan yang betul. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul insya-Allah. Okey, so malam esok kita akan bertemu kembali menyambung pengajian kelas Iqra kita, memfokuskan kepada sebutan makhraj huruf dan juga sifat huruf. Kita akan menyambung esok pada muka surat yang ke hari ini kita 12, 13. Okey, so insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada muka surat Iqra 1 pada muka surat 14 insya-Allah kan. Okey, insya-Allah. Okey, kita berjumpa pada malam esok. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Jumpa pada malam esok insya-Allah. Saya rasa tarawih esok ni kot kan. InsyaAllah esok tarawih. Biasanya macam itulah kalau ikut dalam kalender ni kan. Okay, so kalau esok tarawih kita akan jumpa pukul 10 malam lah insyaAllah. Malam esok. Okay, sekian. Kita jumpa malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.